Bini tak bagi pergi ke parlimen kerana takut COVID. Budak tadika umur 3 tahun taki. Umur 3 tahun boleh pergi ke tadika. Tak kena ke tak timbul ke isu sains dan data ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penonton yang masih menonton di channel YouTube Ambo, Jamin Hassan, YouTuber rakyat. Jadi hari ini kita rakyat Malaysia diberitahu oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri hal undang-undang negara di mana parlimen tidak boleh diadakan. Katanya kerana faktor warga emas. Dia memberi data betapa ramainya warga emas yang menjadi ahli parlimen. Jadi parlimen tidak diadakan. Jadi disandarkan kepada warga emas. Walaupun telah dinyatakan oleh pihak istana bahawa darurat ini tidak menghalang parlimen untuk bersidang. Di mana rakyat ada yang setengahnya merayu kepada pihak istana supaya membenarkan sidang parlimen diadakan. Dan rakyat yang tidak faham tentang undang-undang ini terus membuat komen-komen merayu kepada pihak istana, kepada Yang di-Pertuan Agong, campur tangan supaya memanggil sidang parlimen. Pihak istana terpaksa membuat satu kenyataan bahawa darurat tidak pernah menghalang sidang parlimen. Akhirnya Menteri berkenaan barulah bersuara. Itu pun setelah ditanya oleh wartawan. Jadi kita dengar dulu jawapan yang telah dikeluarkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang jaga undang-undang, yang dulunya dikatakan hero RUU 355. Kita dengar dulu apa kata YB Taqiyuddin. Datuk Seri Taki, sikit lagi kalau isu lain boleh tak? Parlimen hari itu yang di-Pertuan Agong soalan sport menzahirkan bahawa parlimen boleh bersidang. Kalau kita dengar tadi, dia kata soalan sport. Dia dah jangka soalan ni. Lepas tu dengan ketawa dia dan juga Menteri Kesihatan, seolah-olah baginya sidang parlimen ni tidak penting baginya. Walaupun beliau tahu beliau adalah ahli parlimen. Selain pada menteri, beliau ada ahli parlimen, pejabatnya di parlimen, tempatnya bekerja lah di parlimen. Tetapi bila wartawan tanya parlimen, dia ketawa, tak serius. Seolah-olah baginya parlimen ni bukanlah tempat yang penting baginya. Dalam tempoh darurat ini berbuat kuasa, bagaimana Datuk Seri boleh komen sedikit? Okey, berdasarkan kepada Seksyen 14(1) Ordinan Kuasa-Kuasa Perlu yang saya tunjukkan tadi ni, memang dinyatakan dengan jelas bahawa sidang parlimen ditiadakan. Ditiadakan dalam Seksyen 14(1) ni very clear. Kalau boleh saya baca, dalam tempoh darurat, peruntukan yang berhubung dengan memanggil, memprorok, membubarkan parlimen dalam perlembagaan ini tidak mempunyai kesan. Itu peruntukannya. Apabila perkara ini dilaksanakan, kenyataan yang dibuat oleh Istana Negara itu adalah menjelaskan perkara ini. Menjelaskan bahawa tidak ada persidangan parlimen. Namun demikian, mana-mana mesyuarat parlimen, mana-mana sesi parlimen yang hendak dipanggil mestilah berikutan dengan keputusan yang dibuat oleh Jemaah Menteri. Jadi sekarang ni Jemaah Menteri menasihatkan Yang di-Pertuan Agong bahawa tidak ada sidang parlimen. Jadi itulah keadaan sekarang ni. Agong menyatakan, Istana Negara, YB Taqiyuddin memberitahu bahawa Jemaah Menteri menasihati Yang di-Pertuan Agong supaya tidak perlu kepada sidang parlimen. Seolah-olah mereka merasa tidak bersalah langsung untuk makan gaji buta. Ialah kenapa mereka sebagai ahli parlimen tetapi mereka tidak mahu buka parlimen. Sekolah, tadika, kedai makan, semua nak buka kerana itulah tempat mereka mencari rezeki. Tetapi ahli kabinet telah pun bermesyuarat dan menyatakan bahawa mereka tidak mahu buka parlimen. Inilah yang berlaku kepada Malaysia, kerajaan Tebu Atap. Menyatakan bahawa kalau nak diadakan persidangan parlimen, maka perlu adanya satu keputusan daripada Jemaah Menteri, bukan Perdana Menteri, Jemaah Menteri ya. Jadi di sini kabinet apabila membuat nasihat kenapa kita menangguhkan, bukan menggantung, menangguhkan persidangan parlimen ini kerana banyak alasan lah. Ada alasan perundangan, ada alasan dari segi sains dan data kita sebut.
Kita dengar sekali lagi ya. Menangguhkan persidangan parlimen ini kerana banyak alasan lah. Ada alasan perundangan, ada alasan dari segi sains dan data kita sebut. Allahu Akbar, dia punya pelawak dia punya penipu tu atas muka tu nampak tipu dah. Katanya kerana faktor sains dan juga data. Woi Taki, aku nak tanya mu ni, nak tanya semualah jemaah ahli kabinet. Kalaulah faktor sains dan data tidak boleh buka parlimen tu, habis yang sekolah tadika, yang masjid, yang macam-macam semua ada sektor industri dibuka ni tidak terlibat dengan sains dan data ke? Takkanlah COVID ni dia hanya terlibat sains dan data di parlimen. Parlimen ni apa sebenarnya? Ya takut sangat habis sains dan data. Jadi kepada rakyat Malaysia, inilah menteri. Menteri yang jaga undang-undang akhirnya bercakap tentang sains dan data. Yang kita peliknya, sains dan data ni yang menghalang kepada satu persidangan, satu operasi ni hanya di parlimen. COVID-19 yang ada di Malaysia ni, dia hanya bertapak di parlimen ke? Ataupun COVID-19 ni hanya menyerang ahli politik sahaja ke? Yang begitu takut nak buka parlimen lepas tu buat alasan yang saya kira budak tadika dengar pun terkejut. Mereka di sekolah, mereka di tadika buat aktiviti seperti biasa. Hanya jaga penjagaan sosial, jaga SOP baru, hidup dalam norma baru. Budak tadika umur 3 tahun Taki. Umur 3 tahun boleh pergi ke tadika. Tak kena ke, tak timbul ke isu sains dan data ni. Allahu Akbar, dia punya penakut sampai meroyang-royang sampai dah melalut dah. Alasan perundangan jelas. Perlembagaan mengatakan bahawa dalam masa darurat Yang di-Pertuan Agong boleh membuat ordinan, iaitu di bawah perkara 1502B. Jadi apabila Yang di-Pertuan Agong dah boleh buat undang-undang, maka keperluan untuk parlimen bersidang untuk buat undang-undang itu tak adalah. Itu satu. Yang kedua, kita melihat bahawa tumpuan dan fokus kerajaan sekarang ini adalah untuk memerangi COVID-19. Ya, itu lagi pelawak dia. Katanya di pihak kerajaan sedang fokus memerangi COVID-19. Tapi yang kita dah tengok aktiviti mereka di Facebook, Menteri MITI yang jaga pelabur sibuk buat mesyuarat politik pilihan raya. Yang Menteri Agama, kita tak tahu apa benda dia buat. Apa yang berlaku dalam negara ni, Menteri Agama ni macam tak wujud. YB Takridin, lagilah kita tak nampak. Nampak hanya dia mempertahankan Tan Sri Muhyiddin Yassin, mempertahankan kerajaan teberatap. Haji Hadi, kononnya nak cari pelabur, sibuk buat kunjungan hormat ke jabat menteri tu menteri ni. Apa sebenar mereka ni? Dan timbalan menteri yang sedang bercuti 55 hari di New Zealand, itu fokus kepada COVID-19. Menteri Kesihatan jarang-jarang muncul. Menteri mana yang fokus pada COVID-19? Menteri mana? Termasuklah juga ahli-ahli parlimen itu sendiri. Mereka juga merupakan frontliners yang bertugas untuk memastikan rakyat di kawasan mereka terutamanya dapat sama-sama bekerjasama untuk memerangi COVID-19 ni. Jadi fokus kita adalah COVID. Fokus kita adalah COVID. Ni dah jadi kerajaan COVID ke? Kalaulah macam tu sekali lemahnya kamu letak jawatan lah. Kamu dipilih sebagai ahli parlimen bukan hanya nak fokus satu benda. Banyak benda kamu kena fokus. Tetapi nampaknya kamu ni tak boleh kerja banyak benda. Nampaknya kamu ni tak boleh bekerja. Hanya boleh fokus pada COVID. Itu pun penipu. Dapat gaji berpuluh ribu, beratus ribu. Kamu nak fokus COVID saja. Jadi kamu nak biarkan demokrasi negara kita terus cacat. Kamu nak terus biarkan suara rakyat yang di bawah yang sepatutnya diangkat oleh ahli parlimen terus tidak terdengar. Adakah kamu sekarang dah lali ataupun dah terbiasa, dah tak kisah makan gaji buta? Begitu. Daripada 220 orang ni, seramai 77 orang ahli parlimen yang berumur 61 sehingga 69 tahun. 77 orang. Above 60. Yang dikatakan kumpulan berisiko. Daripada 70 sehingga 79 ada 19 orang. Ini fakta. You can check. And daripada 80 tahun ke atas adalah seramai 4 orang. Kita tak nak sebut 90 tahun ke atas lah. Jadi termasuklah tu. Bila 80 tahun ke atas tu ada 4 orang. Jadi
hampir ataupun sebahagian daripada ahli-ahli parlimen kita 220 orang ni, dia siap menyindir lagi Tun. Dia kata 93 tak boleh sebut lah. Tun Tengku Razali di antara warga emas yang tak boleh dinafikan. Faktor umur ni kita tak boleh nafi kerana dia adalah satu nombor, satu fakta. Tetapi mereka seperti Tun Dr. Mahathir, Tengku Razali, warga emas ini tidak pernah takut pun untuk diadakan sidang parlimen. Persoalannya, warga emas yang ada dalam Perikatan Nasional seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin, Haji Adi, adakah warga emas yang penakut berkorban untuk menghadapi risiko demi untuk memulihkan demokrasi? Bagaimana pelabur nak masuk ke negara kita dalam keadaan ahli parlimennya, ahli kabinetnya penakut nak mampus? Mereka takut untuk mati, mereka takut untuk menghadapi risiko, hanya mementingkan nyawa mereka. Sedangkan frontliner, cikgu, polis dan segala macam barisan hadapan dalam negara kita berhadapan dengan risiko yang lebih tinggi. Tak pernah timbul pun mereka tak nak bekerja kerana itu adalah berbahaya kepada mereka. Tetapi ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat, yang dapat gaji beratus ribu, takut. Ataupun sebenarnya YB Taqiyuddin nak sabotaj Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Haji Adi Awang. Kerana kalau datang PRU yang ke-15, kita rakyat Malaysia tak akan undi mereka yang takut ambil risiko hanya kerana mementingkan diri sendiri. Budak tadika boleh pergi ke sekolah, cikgu boleh mengajar di sekolah dan masjid dipenuhi oleh warga emas, tak ada masalah. Tiba-tiba ahli parlimen yang berumur 60 tahun ke atas ni dia tak boleh kerana takut, kerana berisiko tinggi. Kalau takut berisiko tinggi, letak jawatan, jangan duduk di situ. Jangan pegang jawatan itu. Jangan menyusahkan negara, jangan menyusahkan rakyat hanya kerana kamu penakut. Kerana kamu takut nak mati, kamu telah menyusahkan negara dan juga rakyat Malaysia. Kamu takut nak mati, tetapi kamu tidak bertaubat. Dan alasan kononnya berkenaan dengan sains dan data tidak boleh diadakan sidang parlimen. Kamu semak balik. Baru saja dalam lingkungan 3-4 hari lepas, kamu sambut ulang tahun yang pertama. Kamu tebuk atap. Kamu telah mengadakan satu ulang tahun yang pertama. Dihadiri warga emas dan lebih daripada 200 orang. Tak timbul soal data dan sains. Merahayanya sambutan di sana. Kamu boleh menyambut ulang tahun yang pertama, tetapi kamu takut untuk mengadakan sidang parlimen. Punyalah penakut. Penakut untuk mati dan penakut hilang kuasa. Kalau dah tahu berisiko tinggi, letak jawatan. Dan kalau dah tahu berisiko tinggi, kenapa masih lagi Haji Adi sebagai duta khas? Letak jawatan, kamu tu berisiko tinggi. Duduk je di rumah sehingga habis COVID. Kenapa nak pegang jawatan? Perdana Menteri hari ini juga warga emas. Kenapa nak pegang jawatan? Letak jawatan kerana kamu warga emas yang berisiko tinggi. Dan kalau dah kata dalam parlimen sempit, ruang tidak ada, rakyat memberi cadangan, buat saja di stadium. Kami tak ada masalah pun. Buat di Alamanda ke, tak ada masalah pun. Ataupun buat secara virtual, buat secara online, buat secara Zoom. Tapi dah kerajaan hari ini bukan kerajaan yang fikir cara untuk menyelamatkan demokrasi, tetapi kerajaan yang sentiasa mencari dalih kerana tahu ini kerajaan yang tidak sah, ini kerajaan yang tidak ada majoriti, ini kerajaan yang penakut. Dulu mereka menggunakan darurat supaya tidak diadakan sidang parlimen. Nah, ini bila istana memberitahu bahawa darurat tidak pernah menghalang satu sidang parlimen, mereka guna pula alasan warga emas. Nah, nanti ada pula ke alasan bini tak bagi pergi ke parlimen kerana takut COVID. Saya yakin dengan kerajaan yang gila hari ini, akhirnya mereka akan keluarkan satu alasan bahawa isteri tak benarkan suami ke parlimen kerana bimbang dijangkiti COVID. Itulah di antara alasan yang mungkin digunakan pula apabila warga emas dah kata berani. Ialah kalau wartawan tanya soalan kepada Tok Guru Haji Adi, kepada Muhyiddin, adakah ayah cik, adakah abah takut dan tidak sanggup berhadapan dengan risiko untuk ke parlimen? Cuba wartawan tanya, adakah mereka jawab, ya kami takut. Berilah satu undi kepada warga emas, nescaya parlimen akan ditutup. Jadi kepada warga emas yang penakut, letak jawatan dan jangan lagi bermimpi untuk bertanding pada pilihan raya yang ke-15. Kita warga rakyat Malaysia, ingat, alasan ini telah cukup untuk kita memilih mereka yang kuat, mereka yang umurnya 70 tahun ke bawah. Dan melihat kepada alasan yang telah diberikan oleh YB Taqiyuddin, memperlihatkan bagaimana tugas sebenarnya PAS berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional tidak ubah untuk memurnikan
apa saja tindak tanduk yang tidak demokrasi yang dilakukan oleh Tan Sri Muda Yassin dan Perikatan Nasional. Kita berdoalah semoga kerajaan penakut ini, kerajaan yang tidak sah ini segera jatuh. InsyaAllah sama-sama rakyat Malaysia kita doakan. Dan sekali lagi saya minta kepada seluruh rakyat Malaysia, penonton yang menonton video ini, sebarkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Kita bertekad, kita akan pastikan mereka yang takut, mereka yang tidak berani berkorban untuk rakyat, mesti dikalahkan pada pilihan raya yang ke-15. Warga emas yang penakut, ahli parlimen yang penakut, ahli parlimen yang tidak menghormati demokrasi, ahli parlimen yang telah pun rasa lali dan tidak kisah makan gaji buta, kita pastikan mereka kalah pada pilihan raya yang ke-15. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.